Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan Abdul Alim Abu Samah berkata aktiviti pembalakan sebenarnya bagus untuk populasi harimau. Menurutnya, kesan pembalakan akan menyebabkan tumbuhnya tumbuhan baru yang menggalakkan kehadiran spesies haiwan yang menjadi makanan kepada harimau. Berdasarkan fakta kajian oleh pakar, kawasan-kawasan selepas pembalakan sebenarnya bagus untuk populasi harimau. Populasi harimau akan lebih tinggi, apabila berlaku pembalakan kawasan itu akan ditumbuhi anak pokok. Jadi kawasan itu akan dihadiri haiwan seperti kancil yang menjadi makanan harimau. Ia akan memudahkan harimau memburu mangsanya. Tetapi dalam hutan simpan, susah untuk harimau tangkap mangsa, katanya pada sidang media ketika operasi bersepadu pencerobohan hutan simpan relai, di Gua Musang, hari ini. Abdul Alim berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dakwaan aktiviti pembalakan yang berleluasa boleh menyebabkan kepupusan harimau. Mengulas lanjut mengenai aktiviti pembalakan, Abdul Alim berkata, pihaknya sentiasa patuh dengan Catuan Tebangan Tahunan, CTT. Malah jelasnya lagi, aktiviti pembalakan hanya berlaku di kawasan hutan simpan pengeluaran. Kita di Kelantan sentiasa patuh mematuhi CTT yang ditentukan oleh Majlis Tanah Negara, MTN. Kita tidak melebihi catuan tebangan yang dibenarkan membabitkan keluasan 3,900 hektar setahun seperti dilaporkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Malah, pembalakan hanya dilakukan di hutan simpan pengeluaran, bukannya hutan simpan perlindungan, tambah Abdul Alim. Pembalakan adalah penebangan, seretan, pemprosesan di tempat, dan memuatkan pokok atau balak di atas lori. Satu, dalam bidang perhutanan, istilah pembalakan kadangkala digunakan dalam bentuk terhad berkait dengan logistik memindahkan kayu dari tunggul kepada kawasan di luar hutan, biasanya kilang gergaji atau kilang papan. Bagaimanapun, secara biasa, istilah ini boleh digunakan bagi menunjukkan banyak aktiviti perhutanan atau silviculture. Pembalakan haram merujuk kepada apa yang dalam perhutanan digelar pencuri balak. 2-3, ia juga boleh merujuk kepada penuaian, pengangkutan, pembelian atau penjualan balak yang menyalahi undang-undang. Prosedur penuaian itu sendiri mungkin haram, termasuk menggunakan cara salah bagi memasuki hutan, pengeluaran tanpa kebenaran atau dari kawasan dilindungi, penebangan spesies dilindungi, atau pengeluaran balak melampaui had yang dipersetujui. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi, atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora, tumbuh-tumbuhan, dan fauna, binatang, haiwan. Berikut beberapa kesan-kesan pembalakan terhadap alam sekitar. Kebaikan sumber hutan dan kayu kayan yang berharga apabila penebangan dilakukan secara berleluasa dan tidak dikawal. Pembalakan secara haram adalah satu aktiviti yang menyebabkan berlakunya kepupusan sumber alam dan kehilangan kayu kayan yang berharga seperti cengal, merbau, jati, balau, meranti, kempas, tuling, tualang, kapur dan sebagainya. Penebangan hutan boleh melibatkan penukaran tanah hutan kepada ladang, atau kegunaan luar bandar kesannya hutan makin berkurangan dan haiwan seperti harimau semakin meningkat. Secara langsung hakisan tanah akan terjadi dan struktur tanah terganggu mengakibatkan tanah runtuh terutamanya di bahagian cerun apabila hujan lebat berlaku kerana ketiadaan akar dan litupan pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan untuk menyokong atau menguatkan struktur tanah yang telah longgar. Banjir berpotensi berlaku kerana air larian di bahagian cerun tidak dapat disekat oleh sistem akar dan litupan pokok menyebabkan air terus berkumpul di tanah rendah. Lama-kelamaan paras air meningkat apabila hujan turun dengan lebat seterusnya banjir terjadi. Keadaan ini akan menjadi lebih teruk sekiranya terjadi fenomena air pasang besar. Kawasan tadahan air hujan akan terganggu disebabkan penebangan pokok-pokok yang berfungsi sebagai medium penyimpanan air semula jadi melalui sistem akar dan struktur tanah yang mampan. Kesan dari berkurangnya kawasan tadahan air berkemungkinan sumber semula jadi dan air hujan akan terjejas kerana proses infiltrasi terganggu. Kesuburan tanah akan merosot disebabkan terdedah dengan tindakan air hujan yang turun membawa tanah yang mempunyai kandungan nutrien seperti sulfat, nitrat nitrogen, amonium nitrogen dan fosforus terus ke tanah rendah dan hanyut dibawa oleh arus sungai. Hidupan liar juga terganggu dan menyebabkan hidupan liar menjadi pupus kerana kawasan perlindungan dan pembiakan habitat terjejas serta terancam. Contoh hidupan liar seperti gajah,
harimau, tapir, mink, mus dan seumpamanya, dan ini telah terjadi pada hari ini. Mengundang kepada fenomena El Nino, kemarau, disebabkan lapisan tanah menjadi kering dan membentuk alur serta rekahan kesannya terdedah kepada sinaran matahari yang terik. Tidak dinafikan bahawa pembalakan telah memberikan sumbangan ekonomi kepada sesebuah negara, namun perlulah dikawal dan mengikut undang-undang sedia ada tanpa menafikan keselamatan manusia dan hidupan haiwan serta penjagaan alam sekitar. GP4P1 Hutan Simpan Kekal Taman Awam. Definisi penunjuk. Takrifan Hutan Simpanan Kekal HSK, dalam Seksyen 2 Akta Perhutanan Negara APN, 1984 adalah, mana-mana tanah yang dijadikan atau disifatkan telah dijadikan suatu hutan simpanan kekal di bawah akta ini. Taman Awam Asterisk ialah taman yang telah diwartakan di bawah Akta Kanun Tanah Negara KPN, Akta 56/1965, yang merangkumi Taman Nasional, Taman Negeri. Penerangan, justifikasi. Pengekalan kawasan hutan simpan kekal adalah penting bagi mengelakkan hutan simpan kekal ditukar kegunaannya kepada guna tanah lain yang akan mengurangkan keluasan hutan tersebut. Hutan simpan kekal mempunyai nilai warisan yang sangat tinggi dengan kepelbagaian flora dan fauna. Kawasan hutan simpan kekal berfungsi sebagai kawasan tadahan air, menstabilkan oksigen di permukaan bumi, menyeimbangkan ekosistem dan sebagai penampan hakisan. Justru itu, pengekalan kawasan hutan simpan kekal adalah sangat penting untuk dipelihara agar kesemua manfaat yang dikecapi kini dapat juga digunakan oleh generasi akan datang. Pengekalan atau penambahan kawasan hutan simpan kekal menunjukkan kemampanan bagi penunjuk ini. Bagi PDP yang tidak mempunyai rizab hutan simpan kekal, taman awam yang diwartakan boleh diambil kira bagi tujuan penunjuk ini. Sumber data: Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Perhutanan Negeri, Peringkat Data Negeri, Butiran Data, keluasan hektar hutan simpan kekal Taman Awam Asterisk yang diwartakan pada tahun kajian. Keluasan hektar hutan simpan kekal Taman Awam Asterisk yang diwartakan pada tahun sebelum kajian. Nota, data B, dijana secara automatik dalam gerbang Molinex. Formula, piawaian. Skor, sasaran piawaian. GP4P1 sama dengan A dibahagikan dengan B, darab 100. Di mana A sama dengan keluasan hektar hutan simpan kekal Taman Awam Asterisk yang diwartakan pada tahun kajian. B sama dengan keluasan hektar hutan simpan kekal Taman Awam Asterisk yang diwartakan pada tahun sebelum kajian. Asterisk Taman Awam yang diwartakan diambil kira bagi PDP yang tidak mempunyai rizab hutan simpan kekal sebagaimana yang dinyatakan di atas. Lebih besar daripada atau sama dengan 100%. 95 hingga 99%. Kurang daripada atau sama dengan 94%. 3, 2, 1. Lebih besar daripada atau sama dengan 100% hutan simpan kekal yang diwartakan dikekalkan.